half an hour kena. Kalau YouTube tak boleh ambil semua. Ya, every half an hour. Awal tu lama. Okey, jadi bila sampai di Malaysia, maka kita disunatkan yang pertama sekali sampai di Mekah, maka kita akan terus pergi ke hotel dulu. Kalau kata makan, kita makan dululah. Jadi kita akan terus dah letak beg semua. Sama ada beg, kalau kita dah dapat kunci waktu tu, kita letak beg kita yang hand carry tadi ke dalam beg, ke dalam bilik dahulu. Ada pun beg besar itu kita biarkan. Nanti pihak pengurusan akan letak beg itu di depan bilik masing-masing setelah kemungkinan selepas kita selesai tawaf. Gitu kan. Ustaz, saya faham kan Ustaz ada bagi beg kecil tu ke? Ya, Untuk kita beg galas. Beg galas. Okey, beg yang kita maklumkan ada 3. Satu beg besar, beg luggage tu. Alsen bagi juga? Ya, biasa bagi. 3 lagi. Satu lagi beg yang kecil yang kita boleh pakai di belakang dan juga boleh tarik. Untuk lelaki kita boleh pakai belakang lah. Kegunaannya untuk kegunaan kita ketika kita di Arafah, di Mina semua tu lah. Ada perempuan-perempuan susah nak pakai belakang, jadi dia tarik lah. Ada 2 fungsi lah beg tu. Satu lagi? Satu lagi beg tak silap, beg kecil yang lebih kurang macam ni kot. Ya, Kan? silap. Beg tu. Tak lagi beg. Ikut. Kita kena pakai beg Hasan. Pakai beg Hasan pun boleh. Okey, jadi untuk dokumen apa Kenal Ali dia. Kenal. dan Ustaz pun Dia tengok okey. dator. Jadi kadang-kadang tanya juga kan, dia kena tunjuk. Jadi kita pakai macam ni dan pakai tag. Tak kena pakai. Selagi tak pakai lagi tu dia tanya juga. Okey dah. Okey. Sebab tadi mengambil wudu. Okey, kalau dah pakai dah boleh landing lah, dah boleh naik apa ni? Naik ke terbang and then dah sampai ke Jeddah. Migration. Okey, Ustaz pun bawa pasport, nak tunjuk pasport. Tak Tak payah. Okay, jadi kita sampai ke hotel and then kita kalau makan biasanya kita akan makan dululah sebab kita tahu sebab kita tahu immigration berapa lama kita di situ. Okey. Jadi kita akan makan dahulu. Ada pun beg-beg yang kita bawa ni kita diberikan lepas makan akan diberikan kunci, kita masuk beg kecil dulu. Lepas tu kita akan kumpul balik di lobi dan di waktu itu kita akan bawa jemaah untuk melaksanakan tawaf. Bagi mereka yang melaksanakan haji ifrad, dia akan tawaf dulu. Yang tamattu dia akan sempurnakan umrahnya. Lepas tawaf, lepas tu sa'i. Kemudian dah boleh bertahlul. Terpulanglah nak cukur ke atau nak sekadar berbutir pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak bercukur pun boleh cukur. Nanti bila ketika haji nanti memadai dengan melaluikan apa ni? Pisau cukur. Pisau cukur tu. Itu pun dah dikira. Boleh. Tak ada masalah. Terpulang pada kita nak buat macam mana. Okey, jadi kalau nak cukur, cukurlah. Jadi kita dah balik ke hotel, kita dah mandi, kita dah boleh pakai baju biasa. Baju biasa. Kita buka kan baju biasa kan? Boleh. Nak tunjukkan juga. Okey. Jangan Ustaz nak melontar. Nanti nak tunjukkan lagi ihram lagi. Okey, jadi dah boleh pakai baju biasa. Okey. Ni tunjuk satu-satu ni kau tak faham tak tahulah kan. Memang Tahu tanya Ustaz. Kan okey dah. Okey. baju biasa. Dah pakai baju biasa dan boleh berpakai kopiah. Okey. Jadi tunggulah sampai Shopping. 8 hari bulan. 8 hari bulan pakai balik ni. Kain ihram. Okey. Ni 8 bulan ni. Okey, dah ni 8 hari bulan ni. Dalam hotel lah. Ni hotel, Untuk tamattu. Okey, tu tak bentuk. Ada pun yang ifrat tadi Masih lagi. masih lagi dan jangan buka. Ustaz, tadi you cakap berapa bulan tu sebelum ni? Sampai. Sampai. Ada 5, 6, 7. Airport 2 hari lah. 2 hari maksudnya. 5 kita pergi, Okey, kita pergi. 6. Sampai beres clear. Kita sampai lepas makan, kita letak barang, kita akan Kita pakai inilah. tawaf, sa'i, kita dah boleh buka. Okey. Jadi bila dah Ini kita pakai di rumah. 6-7 rehat. 6-7 kita rehat. Kita free. 8 okey. Kata pakai baju biasa tadi salih. Ada pun 8 hari bulan. Ni 8 bulan kan ni? Ni 8 bulan. Okey. Zulhijjah Ini Ustaz satu. Ustaz ni. Jeng. Lepas tu pakai balik. Okey, pakai balik seperti biasa. Okey. Sama Ustaz tadi. Lain tadi lipat keluar ni. Slow fashion. Okey. Okey. Jadi
Okey. Pinggang oh. Masa ni dah boleh niat haji lah. Niat haji. Sebelum ni mandi dulu lah kan? Mandilah dulu. Mandi dulu. Mandi tak ada demonstrasi lah kan. Okey, jadi seperti biasalah. Lepas tu Niat dah haji. siap. Kita pun pergi. Pergi ke mana tuan? Pergi ke Arafah. ke Nanti dulu. Arafah. Ustaz, niat sekali Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ustaz niat tu. Yang katakan kalau ada nak niat nak cukur rambut tu kat bila? Masa selepas ni ke sebelum? Cukup sebab apa? Tak sajalah nak muncul rambut ke masa bila? Tawaf umrah tadi. First tawaf umrah kan. Ha. Lepas sa'i, lepas tu alhamdulillah. Itu first yang kita sampai kan. So kalau nak botak pun masa itulah. Ya, Yes. nak botak pun boleh ataupun kita sekadar nak gunting pun boleh. Boleh. Okey. Jadi 8 hari bulan pastikan tuan siap. Dengan tag. Ni satu ni. Dengan bag. Itu barang tak apa. Ya. Oh. Ada testing Ustaz. Okey, ni bag lah, bag sandang tu. Jadi tuan-tuan boleh naik bag. Naik bas. Ini niat Ustaz. Okey. Niat. Nawaitu hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Syarat. Sahaja aku. Fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habasani. Handsome Ustaz. Okey. Jadi kita niat haji dan kemudian kita terus pergi ke Arafah. Okey, jadi sampai turun di Arafah, ni satu-satu ni. Oh ya, Pak Ustaz. Okey, sampai turun di Arafah, jadi kita letakkan barang kita dalam kemah. Harap-harap. So tuan-tuan tak payah pergi ke mana-mana. Sampai di situ kita akan melaksanakan solat. Yang kita lakukan ialah solat jamak kasar. Jamak kasar. Zuhur asar, okey. Kalau waktu tu zuhur, kita zuhur lah. Zuhur dengan asar lah. Tengok pada waktu jadual kita pukul berapa kita tolak. Dan semuanya itu akan diberikan maklumat dan taklimat ketika dalam bas lagi. Okey. Sampai kat situ terpulanglah. Kalau kita jadualkan makan, kita makanlah di waktu itu. Sebut talbiah tadi Pak. Okey. Tak apa. Okey. Jadi sampai sana, jadi sepanjang tu tuan-tuan ni berihram, tuan-tuan bertalbiah lah. Alhamdulillah. Jadi bila sampai sana, keesokan harinya 9 hari bulan, tuan-tuan seperti biasalah, tak ada amalan yang lain. Maksudnya tak banyakkan baca Quran. Kalau ada ruang masa, kita akan buat kuliah dan sebagainya lah. Ustaz, insya-Allah kita akan buka lah kuliah. Sehinggalah bila mana masuknya gelincir matahari, maka kita akan hadirkan diri sama-sama, akan dimaklumkan sama ada kita akan bersama dengan jemaah tabung haji, kita akan mendengar khutbah. Khutbah biasanya tabung haji akan sediakan. Dia dipanggil semua package akan dengar khutbah tersebut lah. Dia akan ada speaker semua, kita akan dengar khutbah tersebut. Dan lepas pada khutbah tu, ya. Tak, khutbah ni tabung haji yang bagi. Bahasa Melayu. Bukan yang bukan masjid yang tu tak. Sebab kemah kita jauh dengan masjid tu. Jadi kita akan dengar khutbah lah. Lepas habis tu kita biasanya dia akan solat dulu. Lepas tu khutbah. Jadi lepas pada tu barulah kita kita berdoa. Sehingga bila? Sehingga terbenamnya matahari. Bila dah terbenam matahari, kita masih lagi dalam berihram, maka kita makan dahulu. Sementara tunggu bas giliran kita datang. Maka lepas maghrib, kita pun bawa beg kita sekali lagi untuk naik bas kita. Pastikan dalam dalam beg kita ni mengandungi sejadah dan juga tikar. Ataupun tak bawa sejadah pun tak apa, tikar pun boleh. Ataupun tak bawa tikar, bawa sejadah yang tebal sikit pun boleh. Tikar yang cantik, sejadah yang tebal tu, cantik itu, yang tuan-tuan boleh gulung masuk tu, terpulang pada tuan-tuan lah. Nak beli kat sana ke, nak beli kat sini ke, kan boleh sebab kita ada ruang masa. Jadi lepas pada tu kita pun akan pergi ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, kita akan bermalam di Muzdalifah, maka kita akan petanglah sejadah ke ataupun tikar ke, maka kita akan duduk di situ sehingga diberitahu sama ada kita malam tu kita bergerak pergi ke Mekah ataupun ke Mina ataupun kita stay di situ sampai waktu subuh. Okey. Maka di situlah ketika berada di Muzdalifah, antara perkara yang kita akan buat ialah mengukir batu. Ustaz pun nak batu. Kat situ banyak Ustaz, batu putih. Satu batu. Kat pokok. Kat pokok.
Batu dia kecil lagi. Batu dia sebesar satu ruas. Satu ruas. Ya. Batu ni macam ni. Kan? 7 betul. Okey. Macam ni lebih kurang. 7. Okey. Tunjukkan. Okey. Oh, Okey. Batu dia besar ni je. Satu ni. Dan sahabat okey. Alhamdulillah. banyak dia dapat. Ya ni. Ni tanah ni. Ni batu. Batu sah. Pastikan batu Pastikan batu, not tanah. Batu. Batu. Bukan najis ya. Batu. It has to be stone. Okey. Jadi Nabi ketika beritahu sahabat kutip batu, jadi sahabat tadi datang, ya Rasulullah macam ni ke? Dia tunjukkan. Ya Rasulullah kata ya macam ni dan Rasulullah melarang daripada kita melampau-lampau. Batu besar tadi. Jadi betul lah. Batu yang macam ni. Cara baling Ustaz? Okey. Jadi nanti dulu. Sebab kita masih lagi di Muzdalifah. okay. Jadi di situlah ketika berada di Muzdalifah, Nabi juga didatangi Ummu Salamah, rombongan Ummu Salamah minta izin supaya nak keluar awal. Nabi izinkanlah. Maka Nabi tinggal di situ sehingga ke waktu subuh. Bagaimana Ustaz kata, kita tinggal di situ selama waktu subuh. Kalau kata lepas subuh, subuhlah. Lepas subuh kita akan terus pergi ke Mina, kita akan pergi ke Mina. Dan sampai ke Mina, apa yang kita akan lakukan? Kita bawa beg kita tadi. Ustaz nak tanya. Ya. Batu tu kita tak perlu basuh. Tak perlu. Tak perlu basuh. Basuh ni kalau dia najis. Kan? Tapi kalau dia tak najis tak. Kalau batu tak payah basuh lah. Kan? Jadi sama ada biasanya beg kita tak payah turun daripada bas. Jadi bila kita naik balik bas pergi ke Mina, kita akan turun bawa beg kita sendiri. Sebab beg ni sama ada kita tak bawah ataupun kita bawa naik atas pun boleh. Tengoklah pada kesesuaian. Sebab beg kita pun tak besar. Jadi bila kita turun, kita bawa beg kita diberi kemah. So kita akan duduk ke kemah kita, duduk. Okey. Jadi kita duduk dalam kemah, maka kita tunggu giliran dipanggil untuk melontar. Dan panggilan untuk melontar ni dah susun dah. Sebab tu kita kena tunggu arahan daripada pihak pengurusan. Bilakah waktu orang Asia ni melontar, bilakah waktu orang ni, kita tunggu arahan lah. Bila time kita datang. Yang penting tuan-tuan bersedia je lah. Nanti kita boleh beritahu. Jadi bila kita melontar, okey baik. Jadi bila kita melontar, bila sampai saja Aqabah ni yang paling ujung. Mula-mula kita akan naik, kita akan jumpa ialah Jamratul Ula. Di pertengahan Jamratul Wusta dan di ujung sekali Jamratul Aqabah. Okey. Ustaz, kita buka kat sini lah Sangatlah ni ada dinding besar. Jadi kita menghadap ke dinding tersebut. Lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Dan disunatkan Nabi dan disebut bahawa Nabi gili-gili tangan. Gili-gili tangan. Kiri kanan. Left, right. Hingga cukup 7. dah habis, maka kita balik ke kemah kita. Okey. Jadi sampai di kemah kita dah boleh bertahlul. Oleh kerana bagi yang tamattu dia dah membayar dam. Maksudnya dia dah ketika di hotel tu dia dah bayar dam. Maka pihak pengurusan yang uruskan, maka di waktu itu dia boleh tahlul terus. Bercukur. Bagi mereka yang dah bercukur masa ketika umrah tadi, memadai dia melaluikan saja. Pun dikira 2 kali dia bercukur. Okey. Ini soalan simple Ustaz. Kalau misalnya kata kita kurang ataupun lebih, apa hukum Ustaz? Tak ada masalah. Kurang tak boleh, kena lebih. Kurang tak boleh, Dia lebih. kena cukup. Dia kena cukup 7 bilangan sebab itu yang diajar oleh Rasulullah. Okey. Maksud kalau kurang kena carilah. Kena cari. Mesti cukup kan? Kena cukup. Lebih tak apa. Lebih tak apa. Pastikan kena. Tak semestinya kena. Tak disyaratkan kena. Dalam kawasan tu dia. Dia masuk dalam tu dia apa ni? Dia dah besar dah. Jadi kita sebab itu kita nak ajar supaya jemaah kita pergi dekat. Kan? Dekat macam saya dengan tuan dekat sangat ni.
Kalau tak kena juga tak tahulah. Memang tak baling kot tuan. Memang tak kena kan. Tak baling lah kan. Devil take this, devil you can't. Tak semestinya. Tak ada syaratkan kata tak boleh angkat tangan tunjuk kejap ke apa semua, tak ada. Tuan baling. Ustaz, cara melontar perempuan dengan lelaki sama ke? Melontar saja. Melontar bismillah ya Allah, melontar. Sama. Jangan terletak dia dah. Sampai gini tak ya? Perempuan pernah datang balik. Ustaz nampak orang Malaysia je. Arab baling ni. Bukan macam ni. Ustaz nak tanya, kalau baling macam ni tak nampak senonoh ke? Tak kan? Nampak ketiak, kalau tuan pakai baju nampak ketiak. Kan baju. Sebab tu kita larang pakai baju kelawar biasa pergi melontar. Pakai baju elok tu. Kan? Kita pakai terlepung lagi sampai ke bawah kan, sampai ke lutut kan. Takkan nampak ketiak kan? Kan? Baling. Kan? Takut sangat agak memanglah tak masuk kan. Kan melontarlah kan. Risau sangat ketiak nampak kan. Padahal Ustaz baca dalam kitab Arab tak ada pun dia kata mesti angkat ketiak tidak kan. Kan. Melainkan tuan-tuan memang ada sengaja nak tunjuk ketiak itu lain. Tak ada lah kan. Tapi tak ada. Memang melontar. Tengok Arab melontar macam mana. Kan. Sebenarnya kita nak nampak Arab susah. Biasa kita nampak India. Kita nampak Pakistan. Arab susah. Kan? Tengok Arab. Melontar. Kan? Dan di waktu itu tak ada dah fitnah-fitnah. Tak ada. Bismillah ya Allah. Melontar. Melontar kerana dah selesai, tak payah tunggu lagi. Balik terus. Kan? Keluar terus. Jadi dah lepas melontar tadi, balik dan pergi ke kemah. Bagi perempuan, boleh gunting. Tahlul. Sebab itu dia panggil tahlul awal. Dan di waktu itu bila kita dah bercukur, apa yang kita boleh buat, kita dah boleh tanggalkan kain ihram kita. Dan di waktu itulah kita dah boleh bagi yang tamattu, dia dah tak payah berihram lagi. Jadi dah boleh packing lah, masuk dalam plastik ke apa semua, boleh hantar lah. Boleh hantar. Hantar dobi ke ataupun apa ke. Ada Ruby Ustaz? Dobi ada. Sedekah memulai je. Tak. Dia takkan jadikan jalan pergi balik, melainkan dia akan buat macam satu pusingan. Dia akan elak supaya pelakunya bertemu. Dia akan elak. Dia dah design dah macam tu. Jarak Ustaz, jarak kemah ke tempat melontar jauh tak? Allah Akbar. Itu kita akan dimaklumkan ketika kita di sana. Wakil Hasan sampai sana dia akan maklumkan mana kedudukan kemah kita. Nanti kita akan dapat tahu. Jarak apa semua. Okey, untuk 10 hari bulan kita cuma melontar 7 biji pada Jamratul Aqabah. Adapun lepas kita dah melontar tadi, dah pakai baju biasa, kita akan tunggu untuk hari keesokan harinya, iaitu pada 11 Zulhijjah. Ya, satu je. Ya, lepas tu kita pakai haji. Tak kira tamattu, tak kira ifrad. Di waktu itu kita dah boleh pakai baju biasa sebab kita dah bertahallul awal. Maka di waktu itu kita dah boleh pakai baju biasa. Dan di waktu itu kita terlepas daripada semua patah larang melainkan yang bersama dengan isteri lah. Jadi dah selesai. Dan di waktu itu pula risau tuan-tuan. Ustaz, kita orang ramai dalam tengah jalan ni boleh lontar lah, tak suka berdiri. Boleh juga. Sebab terdapat juga di antara para sahabat dia melontar ketika menunggang kenderaan kuda kan. Boleh. Maksudnya wheelchair pun boleh juga. Tuan-tuan cari kuda apa kan. Kita berjalan je lah kan. Lontar. Jadi pakai wheelchair. Boleh tak Ustaz lontar pakai wheelchair? Boleh. Sahabat naik kuda je. Jadi waktu itu bila sampai tu, okey, jadi kita tunggu pada 11 hari bulan kita akan melontar 21 biji, iaitu bermula daripada Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Kita balik ke kemah lah. Kita masih lagi di sana. So begitu juga pada hari keesokan harinya, pada 12 hari bulan tu. Lepas kita melontar Aqabah, di waktu kita balik kemah, kita dah boleh siap-siap untuk balik ke Mekah. Sebab di waktu itu kita belum lagi melaksanakan tawaf dan juga sa'i.
Jadi bila dah sudah tu, apa lagi? Barang pun kita masukkan barang. Lepas tu kita nak bawa beg kita tadi, naik bas, pergi ke hotel. Sama ada kita masuk bilik, kita letak barang dulu. Sebab kita susah nak bawa jadi masuk bilik barang masuk ni, kita berkumpul di lobi. Sama ada kita makan dahulu. Lepas tu baru kita masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Maka lepas saja sa'i, maka selesai sudah kita melaksanakan haji bagi mereka yang tamattu'. Ada pun bagi mereka yang ifrad, kena ingat lepas selesai tu dia perlu melaksanakan. Okey, ada soalan? Ada dah. 3 kali pula. Faham. Bagus. Tuan-tuan, sebenarnya masa ketika Ustaz ni belajar di Mesir, sebelum pergi Mesir tu, Ustaz belajar agama ni di peringkat sekolah menengah rendah. Ustaz menghadapi fasa ibtidaiyah. Lepas dah ibtidaiyah ketika di Johor, lepas tu Ustaz pindah ke Mahat Johor. Mahat Johor Ustaz ambil syahadah SMU, Sijil Menengah Agama. Lepas tu Ustaz pergi Kelantan ambil STU, Sijil Tinggi Agama. Semua 3 kali periksa tu cerita bab haji. Sampai ke Mekah, sampai ke Masjid Al-Azhar, Ustaz pun belajar lagi perkara tersebut. Namun tak faham. Biasa lulus. Bila biasa lulus, tapi faham tak? Sehinggalah Ustaz kat sana pada tahun 1998 Ustaz pergi haji, baru faham. Selagi tak buat, tak faham. Ya, kalau Ustaz tak cakap, kalau tak cerita pun Ustaz ceritalah. Ustaz sampailah tawaf ni, sampai jatuh pingsan pun akan faham. Faham. Selagi tak pergi. Tak faham ni Kelantan juga. Dah buat tu kadang-kadang tak faham tapi pergi sesat juga. Kan boleh. Selagi tak buat. Kan. Selagi tak sampai airport Malaysia, takkan faham lah. Tak balik airport Malaysia, alhamdulillah baru tahu haji dia. Taklah susah mana. Buat ustaz dia bagus. Mutawif dia bagus. Alhamdulillah. Tak ada lagi dah. Okey, kalau tak ada, insya-Allah tuan-tuan. Saya rasa cukuplah sampai sini. Ada lagi? Kan tak ada lagi nak tanya. Madinah. 28 km. 28 kan? Sebab hari ni kita ada tunjukkan. Ada. 28.7 lah. 28.7 kan? Susah daripada Madinah nanti kita balik ke Jeddah balik Tak, kita akan naik ketuban di Madinah. Madinah. Yes, 8 jam. 3 km 8 jam. Di mana maksud tuan? Mina. Oh, daripada Mekah ke Arafah. Kalau nak tanya berapa jam, wallahualam, saya tak tahu lah. Hari ni tak tahu. Kilometer tadilah. 27 kan? 35 itulah kilometer. Level lah tu dia. Sebab kita tak boleh nak jangka lah. Kalau jam tak boleh nak jangka. You want actually be better. Spray je. Okey, nanti kan ada menitik-nitik tu. Kadang-kadang sampai nak menitik tu, kita ratakan dan sapu dah. Boleh. Melontar tu, orang Asia kena naik ke kita boleh kat bawah boleh? Dia macam ni. Melontar ialah dikira masa. Masa ni orang Asia melontar tak kira tuan nak tingkat yang paling atas ataupun tingkat yang paling bawah. Bergantung kepada mutawif nak bawa yang mana. Oh, okey. Kau mutawif je lah. Yes, follow the leader. Follow the leader. Jangan pandai-pandai, follow the leader. Dan ingat, mana yang lebih afdal? Semua tempat tu afdal. Tak ada yang kata mesti ke bawah sebab Nabi buat kat bawah. Betul lah, zaman Nabi tak ada ni jambatan. Kan? Kan, jadi semua tu bila dah dibuat itu fatwa untuk memudahkan jemaah, dan sebab bila orang dah terlalu ramai, dia mesti nak melepaskan satu-satu masa berapa ribu orang sekali buat. Jadi dah ambil kira tu semua dan semuanya afdal. Jangan dengar sangat kata ketua ni mesti bawah. Dah susah bawah. Atas orang pun tak kan. Kan yang atas dah balik dah. Yang bawah tersesak-sesak. Bergaduh lagi kat bawah. Tapi murut nak haji mabrur kan. Tolak sana, tolak orang sini. Kena cala je tadi. Jadi kita akan cuba bagi yang terbaik lah. Andai kata bila jalan-jalan bawah kosong, orang lain semua naik atas kan. Menyangkakan bawah penuh. Kita tengok kosong, kita pergilah bawah. Tak payah kita naik atas ni. Bawah dah selesai, baliklah kita. Itu semua kita
lihat kepada keperluan dah. Tetap juga tidak mencacatkan ibadah. Boleh faham Okey. Jadi oleh kerana Saudi ini satu tempat yang menjadi tumpuan kepada seluruh umat di seluruh dunia, maka Saudi juga tidak terlepas daripada cabaran. Di antaranya pada tahun 1979 berlaku pembunuhan tembak-menembak di Masjidil Haram. Tuan-tuan Ustaz dah pernah cerita kan pada waktu itu. Sebab itu undang-undang begitu ketat, terutamanya di dua tanah haram ini, dibimbangi berlakunya pengkhianatan dan sabotaj daripada pihak yang tak sukakan Saudi ini sendiri. Jadi sebab itu Saudi mengenakan undang-undang yang ketat adalah untuk keselamatan dahulu. Keselesaan itu nombor 2, selamat dulu kepada berjemaah, kemudian barulah melihat kepada keselamatan. Kadang-kadang bila orang terlalu ramai, bukan mudah nak menguruskan satu masa orang yang berjuta-juta itu bukan mudah, dengan perangai yang berlainan, dengan budaya yang berbeza. Orang Melayu fikir Melayu yang betul kan, orang Pakistan kata apa dah Melayu ni slow, iyalah kan. Masing-masing itu bukan mudah nak menguruskan. Jadi tetap juga kita kena faham bahawa apa yang dibuat adalah untuk kebaikan itu semua. Kadang-kadang kita akan menghadapi cabaran ataupun ujian di mana bila sampai ke airport beratur panjang, beratur lama. Semuanya untuk proses keselamatan. Sebab itu Ustaz tekankan di sini, jaga diri, jaga niat, supaya tak nak perkara-perkara yang bila kita dah datang dengan perasaan negatif, dia akan menjangkit. Dia akan jadi wabak, dia penyakit. Wah ni apa ni? Lepas tu akan pergi ke hotel, tak puas di sana, tak puas di sini. Tapi merungut nak dapat hadiah. Kan? Semua ujian yang Allah. Ada orang yang Allah mudahkan. Ada orang Allah mudahkan. Kita tak tahu ya. Alhamdulillah mudahnya. Dan kalau Allah mudahkan, kena ingat itu semuanya pemberian Allah. Kalau Allah berikan kesusahan, barangkali itu pun pemberian Allah Taala. Sebab barangkali disebabkan sabar kita. Kita nak buat satu benda, kita tak dapat sabar. Bila sabar, Allah sebut innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan sabar. Barangkali bila Allah uji dengan suatu kesusahan, sebenarnya Allah tak rapat dengan kita. Ingat, bila Allah rapat dengan kita, Allah tak pandang sangat ibadah yang kita lakukan. Mungkin ibadah kita ada celanya. Mungkin doa kita mungkin kurang panjangnya. Mungkin kurang khusyuk doa kita. Tapi disebabkan kesabaran kita tadi, maka Allah naikkan darjat kita. Kita tak tahu. Kan? Banyak hikmah. Sebenarnya apa yang Tuhan bagi adalah terbaik untuk kita. Barangkali kita sukar nak memahami hikmah di sebalik ujian ataupun didikan Allah Subhanahu Taala tersebut. Jadi pertama sekali tuan, pada hari ini, mulai pada saat ini, aku sudah mula kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Kita memudahkan, minta supaya Allah mudahkan urusan kita yang lain. Jadi cukuplah sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah yang silap ada kelemahan dari Ustaz juga. Jadi Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang dalam Ustaz mengendalikan kursus kita pada hari ini terdapat celanya, terdapat kekurangan, itu kelemahan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan dan Allah berikan keberkatan kepada kita insya-Allah. Jadi kalau tidak ada apa, ada lagi tak? Ada nak tanya? Sebab akhirnya tak adalah tuan-tuan pun dah letih kan. Ustaz tak letih lagi, tuan-tuan Ustaz. Letih walaupun yang demonstrasi ni mau Ustaz, tuan-tuan yang nampak letih kan. Kan? Jadi kita cukuplah sampai di sini. Nanti kalau ada apa-apa lagi insya-Allah kita akan maklumkan pada sesi kita yang akan datang insya-Allah. Kita di di AKI nanti insya-Allah. Jadi kalau tak ada kita tutup dengan baca doa, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma atina ahsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sahla idza anta ja'al sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hadha جعل مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.